وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة وتأويل الكتاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وسلم والحمد لله رب العالمين. قال النظيم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزادوا مشكا. Wasta'malu, dan memperamal mereka itu al-Arab ataupun an-Nahwiyun memperamal mudhari'an akan mudhari'. Akan mudhari' bagi apa? Li ausyaka. Mudhari' bagi ausyaka wa kada, dan mudhari' bagi kada. Wa tu huwa rafa. Jadi ausyaka ni beramal seperti apa? Beramal seperti dia saudara bagi kada. Jadi dia beramal seperti kana. Ada isim dan ada khabar dia. Selain daripada lafaz ausyaka, orang Arab juga memperamalkan ausyaka tu dalam bentuk fi'il mudhari' dengan musyikun pun masih beramal seperti kada. Begitu juga dengan kada dalam bentuk fi'il mudhari' pun dia beramal juga, iaitu yakadu. Ausyaka yushiku. Tadi itu isim fa'il. Ausyaka yushiku. La ghairu, tidak lainnya. La ghairuhuma. Okey. La ghairihima asalnya. La ghairihima. Tidak selain daripada kedua-duanya. Iaitu selain daripada ausyaka dan kada tidak. Maknanya yang digunakan dalam bentuk fi'il mudhari' ni ausyaka dan kada sahaja. La ghairu, ay la ghairihima. La dur'ataf. La dur'ataf. Ghair itu ataf bagi mana? Bagi ausyaka. Bagi ausyaka. Wazadu musyika, dan menambah mereka itu al-Arab atau Nahwiyun akan musyika. Iaitu musyika pun isim fa'il pun beramal juga. So ausyaka beramal, yushiku beramal, musyikun pun beramal. Okay. Contoh untuk kada dalam bentuk fi'il mudhari' yang beramal di dalam Al-Quran, yakaduna yasquna billadzina yatluna 'alaihim ayatina. Tulislah ayat itu. Yakaduna yasquna billadzina yatluna 'alaihim ayatina. Ayatina. Yakaduna, hampir-hampir mereka itu al-kufar, yastuna. Yastuna ni, ingat dalam kamus tu dia kata safa yastu. Safa yastu, dia muta'addi dengan ala ataupun ba. Dia memberi makna apa? Qaharahu. Okey, qaharahu. Safa alaihi ataupun safa bihi, maksudnya qaharahu, mengerasi akannya, menguasainya, mengerasinya. Al-qahar, mengerasi. Jadi orang-orang kafir itu yakaduna yasquna billadzina yatluna 'alaihim ayatina. Hampir-hampir mereka itu mengerasi orang-orang yang membaca di atas mereka itu ayatina. Iaitu hampir-hampir mereka itu mengerasi orang-orang mukmin. Okey, itu maksudnya yakaduna yasquna. Asal dia apa? Yasquna. Wazan apa? Saqa yasqu.
Asal ada wazan apa tu? Yastuna. Kan jamak muzakkar. Yastuna asalnya macam mana? Yastuna, yaf'uluna. Asalnya yaf'uluna, yastuna. So macam jadi yastuna. So yastuna. Wow, itu berat. Dia berbaris dhamma. Yastuna. So macam mana cara dia? Sakinkan dia tu. Bila sakinkan dia bertemu dua sakin. Jadi yastuna. Jadi dibuang waw. Waw yang mana yang dibuang? Waw yang pertama juzuk kalimah ke ataupun waw dhamma jamaah tu? Juzuk kalimah. Okey. Yang kedua yastuna bil ladzina yatluna alaihim ayatina. Begitu juga dengan lafaz musyikun. Okey, lafaz musyikun. Nama misal itu famusyikatun. Famusyikatun ni ausyaka dalam bentuk isim fa'il, dia beramal. Famusyikatun, musyikatun arduna. Famusyikatun arduna an ta'uda. An ta'uda khilafal anis. Khilafal anis itu setengah bait yang kedua. Khilafal anis wahushan yababa. Wahushan yababa. Ya pendek, sambung. Yababa. Musyikatun kat situ. Okey. Tu dia punya syair dia, fa musyikatun. Apa yang musyikatun? Cuba baca tadi apa yang antum tulis? Aywa. Arduna tu mubtada muakhar. Bermula bumi kita. Musyikatun itu khabar dia. Musyikah tu khabar bagi arduna, khabar muqaddam. Sebab tu dia tak ta'nis. Sebab al-ard itu muannas majazi. Yang hampir-hampir ia, nampak tak? Hampir-hampir ia. Jadi dhamir mustatir taqdihiyah di dalam musyikah itu ialah isim dia. Dengan ausyaka ada isim, ada khabar dia. Kalau ausyaka dalam bentuk isim fa'il, still dia ada isim dan ada khabar dia tu. Dekat sini mana isim dia? Dhamir mustatir dalam dia taqdihiyah. Lepas tu bermula bumi kami musyikatun, yang hampir-hampir ia bumi kami, an ta'uda, bahawa kembali ia bumi kami itu, khilafal anis. Okey, iaitu khilafal anis dengan ba'dal anis, selepas daripada al anis. Anis tu mana apa al anis? Iaitu selepas daripada khilafal anis. Iaitu khilafal anis dengan mana ba'dal anis. Anis ni sebab tu insan dia istiqaq daripada dua. Okey, sama ada ambil daripada apa? Daripada nisyan, maknanya manusia tu pelupa. Lagi satu daripada apa? Unsun. Okey, uns. Okey, unsun dengan mana apa? Bahasa korang untuk haiwan ni apa? Mana jinak. Manusia ni fitrah dia memang jenis jinak. Maksudnya apa? Jenis bergaul dengan orang dekat boleh apa semua tu. Tu untuk apa, nak senang faham tu maksud dia. Sebab tu manusia asal fitrah dia tu jenis jinak lah kita kata bahasa dia. Atau kalau bahasa standard untuk manusia ni apa? Mesra. Mesra. Okey, mesra. Masuk dengan orang, maksudnya apa? Dia boleh bergaul dengan orang yang baru, dikenal tak macam haiwan. Haiwan nampak geng baru, dia terkam terus. Okey. Maknanya hampir-hampir bumi kita ni nak kembali selepas daripada anis. Maknanya bumi kita ni mana
subur maksudnya apa? Aman, damai. Okey, selepas daripada aman damai itu apa? Huru-hara lah. Yang wahushan, hal keadaan bumi kami itu yang wahushan. Okey. Wahush tu dia apa? Bumi yang kosong. Bumi yang kosong. Okey. Bumi yang kosong. Yababa. Al-yabab, yabab ni dalam bahasa Arab iaitu laisa fihi ahad. Dalam tanah kosong, tak ada apa-apa bangunan, tak ada apa pokok. Lepas tu orang pun tak ada. Itu. Jadi hampir-hampir bumi kami ni nak kembali selepas daripada Anis. Okey, selepas daripada Anis. Sebab tu kata apa? Sebab tu siapa nama Anis tu sepatutnya dia kena apa? Dia kena mesra, bukan jenis monyok, garang, apa semua tu nama Anis. Okey? Sebab tu orang kata qil likulli syakhsin nasibun min ismihi. Tiap-tiap seseorang itu ada baginya nasib min ismihi daripada namanya. Nampak tak? Apa pasal baby ni garang betul. Tengok nama Umar. Baik saja nama. Malulah budak ni nama Osman. Nampak tak? Ada nasib. Okay, likulli syakhsin nasibun min ismihi. Tiap-tiap seseorang itu ada bahagian daripada nama dia tu. Sebab tu dalam Islam disuruh untuk memperlamakan anak-anak dengan nama yang baik. Okey. Ni antara Ustaz Ana mula-mula masuk tu nama apa? Tanya masyarakat. Masuk tanya ketua kelas. Tuhan. Tanya. Nama apa? Khalid. Khalid. Tajina fil Quran Khalid. Hum fiha khalidun. Hum fiha fin nar khalidun. Fiha tu ada al-jannah juga Ustaz. Okey. Jadi kalau macam nama Khalid tu mana yang kekal? Kekal apa? Kekal apa yang baik tu insya-Allah. Okey. Okey, jadi syahadah dekat musyikatun arduna. Jadi arduna itu beramal merafakkan isim, menasabkan khabar. Isim dia mana? Dhamir mustatir dalam musyikat tahdhiyah. Khabar dia mana? Jumlah anta'uda. Tu dia punya syahid dia tu. Kemudian wazadu musyikat, maksudnya apa? Dan orang Arab tu menambahkan musyikan, bermaksud seolah-olah macam apa tahu? Mentakhsiskan musyikan itu seolah-olah hanya ausyaka sahaja yang beramal dalam keadaan isim fa'il, seolah-olah macam tu. Walaysa kadzalik. Okey, walaysa kadzalik. Bermaksud di sini musannif sebut ni tidak ada uslub hasar. Bermaksud apa? Yang lain pun sama juga, boleh beramal dalam bentuk isim fa'il. Adapun fi'il mudhari' itu hanya untuk dua sahaja. Okey, saudara bagi keadaan itu beramal ketika dia madhi, maknanya beramal merafakkan isim, menasabkan khabar ketika madhi, dan ketika isim fa'il, dan ketika fi'il mudhari' hanya bagi ausyaka dan kada. Kada. Okey. La ghairu, sebab tadi tu la ghairu. La ghairu, tidak lainnya. Ai la tu haraf ataf. Ghair itu ataf mana? Atau bagi au syaka. Okey, dekat sini ghairu tu i'rab dia macam mana? Sebab apa baca ghairu? Asal dia la ghairihima. La ghairihima. Hadzaf mudhaf ilaih. Hadzaf mudhaf ilaih. Okey, hadzaf mudhaf ilaih. Dia sama hukum dia. Sama hukum dia. Ghair. Ghair di antara ni. Ghair, kemudian qablu, ba'du. Lepas tu arah-arah yang 6. Okey, arah-arah yang 6. Okey. Siapa ingat dia punya syahid dia tu? Siapa ingat? Maksudnya sebab sini ghairu ni dibina di atas dhammah. Sepatutnya dia tu jar sebab atah bagi ausyaka. Wa kada la ghairihima.
la ghairihima. Sebab apa je? Amma ba'du, ai amma ba'da ma dzukir minal basmalati wal hamdalati. Sebab apa je i'rab? Sebab apa? Amma ba'du dibina di atas dhamma. Sebab asal dia ba'du ni dia zaraf. Zaraf ni ada mudhafun ilaih, tetapi dibuangkan mudhafun ilaih. Lepas tu hukum dia tu macam mana? Macam mana? Ambillah praktik untuk amma ba'du. Ayat asalnya amma ba'dama dzukir. Amma ba'dama dzukir. Sebab ba'du tu semua tu zaraf. Zaraf asal dia nasab. Asal dia amma ba'dama dzukir. Ba'da ma dzukir minal basmalah tu alhamdulillah. Pun kita kata amma ba'dal basmalah. Okey. So ikut asal zaraf dia tu. Asal zaraf dia tu ikutlah dia jadi nasab. Okay. Tetapi di sana ada keadaan dia tu bila dibuang mudhafun ilaih. Bila dibuang mudhafun ilaih, dia ada di sana qasad makna mudhafun ilaih. Ingat, bila buang mudhafun ilaih, di sana ada beberapa keadaan. Okey. Yang pertama diniatkan makna bagi mudhafun ilaih. Okey. Diniatkan makna mudhafun ilaih. Tidak diniatkan lafaz dia. Diniatkan mazukir tu. Makna mazukir, tetapi tidak diniatkan lafaz dia. Okey. Bila buang mudhafun ilaih, niat makna mudhafun ilaih, tidak niat lafaz mudhafun ilaih, maka mudhaf tadi tu bina di atas dhammah. Nanti macam mana? Okey. Keadaan ba'da apa semua tu, okey. Dia ada beberapa keadaan. Fokus ni. Yang pertama sekali, adanya mudhafun ilaih bagi dia. So dia i'rab seperti biasalah. Kalau ba'da tu zaraf, misalnya tidak ada haraf jar sebelum dia tu, so dia tu zaraf nasab amma ba'dal basmalati. Contoh kita kata amma ba'da ma dzukir. Ambillah basmalah, amma ba'dal basmalati. Ba'da tu mudhaf, al basmalati mudhafun ilaih. Okey. Bila ada mudhafun ilaih, maka dia tu i'rab seperti biasalah, ikutlah tempat dia tu, jadi zaraf ke, jadi majrur ke, ikut. Macam dekat sini. La ghairihima sama. La ghairihima, tidak selain daripada kedua-duanya. Okey? Tidak selain daripada kedua-duanya. Maksudnya apa? Selain daripada ausyaka dan kada itu, selain daripada kedua ni tidak beramal dalam bentuk mudhari'. Okey, la ghairu, asalnya la ghairihima. Bila la ghairihima, ghairi, so dia tu apa? Mu'rab ke mabni? Mu'rab. So dia tu mu'rab. Ingat, bila ada mudhafun ilaih, dia tu mu'rab. Mu'rab apa? Ikutlah mu'rab apa dengan jar. Kalau apa? Tempat dia jar. Okey. Kalau ni sekarang ni, kalau dibuang mudhafun ilaih, dibuang mudhafun ilaih, jikalau niat makna mudhafun ilaih, tetapi tidak niat lafaz mudhafun ilaih, maka mudhaf tadi itu dibina di atas dhammah. Dibina di atas dhammah. Okey? Dibina di atas dhammah. Okey. Tu yang untuk hazaf, tu untuk yang kedua. Okay. Hazaf yang ketiga pula, keadaan yang ketiga. Keadaan yang ketiga, apabila dibuang mudhafun ilaih, tidak qasad kepada mana-mana makna. Mana apa? Tidak niat makna mudhafun ilaih dan tidak niat lafaz mudhafun ilaih. Okey.
Maka ketika itu apa? Ketika itu dia mu'rab, jadi isim nakirah. Dia isim nakirah. Contohnya apa? Di dalam Al-Quran, tulis ni. Lillahil amru min qablin wa min ba'din. Okay. Min qablin wa min ba'din. Ada tu qiraah yang membaca tanwin sebab dia tidak meniat lafaz dan tidak meniat pada makna bagi mudhafun ilaih. Okey. Semua tadi tiga-tiga tadi itu, okey. So ada yang disebut, bila disebut mudhafun ilaih maka dia tu mu'rab. Okey, dia tu mu'rab. Kalau yang kedua tadi itu, jikalau apa? Jikalau niat makna mudhafun ilaih tapi tidak lafaz, maka hukum dia apa tadi tu? Okey. Keadaan yang ketiga tak niat apa-apa. Okey. Tak niat apa-apa, dia mu'rab. Min amma ba'dan. Sebab asal itu amma ba'da zalik. Okey. Lillahil amru min qablin. Keadaan seterusnya iaitu, okey, bila buang mudhafun ilaih. Tadi apa yang tak ada tu? Sini nak macam ada empat keadaan. Satu yang disebut mudhaf, yang disebut mudhafun ilaih. Okey, hukum dia jelas. Dia tu mu'rab. Okey. Sekarang ni yang tidak ada mudhafun ilaih. So dia sama ada tiga keadaan. Yang pertama, tidak niat makna dan tidak niat lafaz. Okey, tidak niat makna dan tidak niat lafaz, maka hukum dia apa? Mu'rab. Okey. Kemudian keadaan yang kedua, bila dibuang mudhafun ilaih, diniat makna tapi tidak lafaz, maka itu apa? Mabni ala dhammi. Okey. Kalau dibuang mudhafun ilaih, niat lafaz tidak makna. Niat lafaz tidak makna, maka itu mu'rab di atas keadaan dia tu seolah-olah ada mudhafun ilaih. Seperti yang mana kalau kita kata amma ba'da ma dzukir. So bila kita buang ma dzukir, kita niat lafaz, kita tak niat makna, maka dia tu mu'rab di atas harakat sama seolah-olah ada mudhafun ilaih, iaitu amma ba'da. Kalau jar min qabli, betul? Min qablihi, nampak tak? Min qablihi. Nampak tak ni? Nampak? Ya, okey. Sini. Kita ambil misal min qablihi. Kita katalah min qabli al-'asr, min qabli al-'asr. Qabli tu sekarang ni perbahasannya dekat qabli al-'asr sekarang ni. Qabl itu termasuk daripada zaraf. Zaraf dia ada mudhafun ilaih. Okey. So dekat perbahasan sini tu, perbahasan disebut mudhaf ilaih ataupun tidak disebut. Apabila disebut mudhafun ilaih seperti min qabli al-'asr, al-'asr mudhaf ilaih disebut, maka al-qabl itu hukum dia mu'rab seperti ikut amil lah. Sebab apa? Ada min, so dia jar. Min qabli al-'asri. Okey. Ataupun kita kata sallaitu az-zuhra qabla al-'asri. Itu jadi zaraf qabla. Dia tu mu'rab. Okey. Keadaan yang kedua, min qabli al-'asri itu kita buang al-'asri. Lepas tu nak baca asalnya min qabli tadi tu. Nampak tak? Tetapi bila kita buang mudhafun ilaih,
kita niat makna, tak niat lafaz, maka dia dibina di atas dhammah. Jadilah min qablu. Min qablu. Faham kan dulu? Faham tak? Okay. Terusnya kan yang kedua, tak niat langsung, buang mudhafun ilaih, tak niat lafaz mudhafun ilaih, dan tak niat makna mudhafun ilaih. Maka ketika itu dia jadi nakirah. Kena baca apa? Dengan nakirah lah. Min qablin. Min qablin. Okay. Faham? Okay. Kalau yang tadi seterusnya yang terakhir, yang ketiga, jikalau dia niat apa? Niat lafaz tetapi tidak niat makna. Niat lafaz mudhafin ilaih, niat lafaz asar tapi tak niat makna asar tu, maka ketika itu mu'rab. Qabl itu mu'rab tetapi dibaca dengan harakat seolah-olah ada mudhafin ilaih, ada al-asr. Sebagaimana kita baca min qablil asri, bila buang al-asri jadilah min qabli. So di sana ada min qablil asri, min qablu, min qablin, min qabli. Faham? Mana syahid nama talfiyah? Aywa. Aywa, mutas barakallahu fiik. Tak apalah, mana cari cepat dapatlah. Mana? Akhwat. Baik dua apa? Anda tak ajarlah sebelum ni mungkin sekali. Apa baca, cuba baca. Wadmum binaan ghairanin adim tama lahu udhifa nawiyan ma'udima. Itu bawah tu ada 3 bait itu. Bait berapa tu? Bait ke 410. Buka bait ke 410. Wajib sampai datang ni kena ada matan alfiah tu yang ada beli ada nombor. Okey. Okey, kat situ tengok tu syariah wadmum binaan, dan hendak mendhammah oleh engkau ghairan, mendhammah akan ghairan, jadi ghairu binaan, di atas jalan bina. Jikalau apa? In adim tama, jikalau meniada oleh engkau akan barang. Adima ni dia ada kalian fi'il muta'addi, kat sini fi'il muta'addi. Jikalau menghilang oleh engkau akan barang, ma tu, iaitu ma tu kena kepada mudhafin ilaih. Jika menghilang oleh engkau akan mudhafin ilaih, ma lahu udhifalah, ai ma udhifalah, barang yang diidhafat akan dia akan ghair, lahu 5. Itu dhamma tu nawiyan ma'udima. Hal engkau tu yang meniat akan barang yang udima, yang dihilangkan. Ai ma nawiyan, ma ai nawiyan makna ma udima, yang meniat oleh engkau akan makna bagi barang. Barang tadi itu kena kepada mudhafin ilaih. Lepas tu hukum dia apa? Qablu itu sama seperti ghairu, ba'du, hasbu, awalu, dunu, wal jihatu aidan wa'alu. Itu hukum dia seterusnya. Okey? Baca 3 bait tu sama-sama. 1, 2, 3. قولك غير بعد حسب أول ويقول والجهات أيضا وعنه وعارض نصبا إذا ما نكرا قبلا وما من بعده قد ذكرا. Baca 3 kali. قرن بناء غير من عدمت ما له أضيف ناويا معودما قولك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعنه وعارضوا نصبا إذا ما نكرا قبلا وما من بعده قد ذكرا. وضم بناء غير من عدمت ما له أضيف ناويا معودما قولك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعنه وعارضوا نصبا إذا ما نكرا قبلا وما من بعده قد ذكرا.
hafal. Alhamdulillah. Hafal terus balik ni, hafal terus. Okey. Kalau tunggu balik ni hafal tadi tak? Okey, baca 3 kali. Ha? Okey. Ni bagus persoalan dia tu. Apa beza dia niat makna, tak niat lafaz, dengan tak niat kedua-dua langsung, dan niat lafaz tak niat makna? Ada tak niat lafaz saja tanpa makna, seolah-olah ta'til, tak ada makna, lafaz je, tak ada makna. Okey, macam tu. Sebab tu ini yang masyhur, dalam mana-mana kitab sebut macam ni. Qaulun muhaqqaq, qaul yang pendapat yang ditahqiqkan, baca di dalam Hasyiah Al-Amir ala Ithafil Murid. Hasyiah Al-Amir. Hasyiah Al-Amir ni di atas apa? Jawharatut Tauhid tu kan, Imam Ibrahim Al-Laqani tu. Syarah dia tu, di antara syarahnya, selain daripada yang Syekh Ibrahim Al-Bajuri itu, selain daripada itu, dia ada syarah bagi Imam apa? Okey, itu Ithaful Murid. Okey, bagi Abdul Salam. Hasyiah dia Hasyiah Al-Amir. Hasyiah Al-Amir. Jadi itu yang kami baca. Jadi dekat mukaddimah situ tu, dia kritik tentang qadhiyah ni. Sebab tu kadang-kadang nak bagi tahu ni, kalau antum yang level yang dah sampai master PhD, antum punya level tahu bukan belajar nahwu ni hanya berdasarkan kira-kira lughah. Tetapi maksud antum mencari kaedah tu bukan hanya berdasarkan kitab lughah sahaja, tapi pergi kitab-kitab lain yang mana ulama yang muallif tu ialah ulama lughah juga, dan ulama fiqh, ulama semua tu kadang dikritik juga kat situ. Okey, contohnya, contoh di dalam yang ni, tengok ni, qadhiyah ni dalam kitab nahwu semua sebut macam tu, tapi dikritik oleh Imam Al-Amir dalam hasyiah dia tu, dalam mukaddimah dia tu, tentang apa? Dia kata tak tahqiq benda ni. Dia kata apa? Niat lafaz tapi tak niat makna. Niat makna tak niat lafaz. Ada niat tak niat dua-duanya. Tapi fahamkan dulu masyhur. Yang masyhur fahamkan dulu. Nak kritik nanti kemudian. Jangan kritik dulu yang masyhur tak faham. Faham tak? Fahamkan masyhur dulu. Jadi baca kat mukaddimah situ apa pendapat yang tahqiq tentang masalah ni. Dalam 4 bahagian tadi, 4 rupa tadi tu, adanya mudhaf ilaih, tidak ada mudhaf ilaih tapi niat makna, niat lafaz, tak niat langsung dua-dua tu. Yang tu, yang mana pendapat yang tahqiq, yang mana yang tertolak. Okey, baca dalam muqaddimah Al-Amir. Begitu juga misal seperti mana kata Ibnu Malik, dia kata atful khas 'ala al-'am itu tidak boleh melainkan dengan huruf ataf waw sahaja. Itu min atfil 'am ataupun min atfil khas 'ala al-'am. Okey, yang tu tidak boleh melainkan dengan huruf ataf waw sahaja. Tetapi pendapat Ibnu Malik dirad oleh Imam Az-Zarkashi di dalam kitab ada An-Nukat. An-Nukat bukan ala muqaddimatin shalah. An-Nukat ala Umdatil Ahkam. Umdatil Ahkam Imam Al-Maqdisi tu, okey, dia ada An-Nukat Imam Az-Zarkashi. Dia rad Ibnu Malik berdasarkan apa? Berdasarkan hadis faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha awim ra'atin yankihuha. Awim ra'atin yankihuha. Imra'atin itu termasuk daripada dunia. Jadi kat situ min afil khas 'ala al-'am. Jadi kat sini boleh. Nampak tak? Jadi kat sini. Sebab tu dalam tatbik macam tu penting je. Dalam kitab nahwu takkan jumpa macam tu. So akan jumpa dalam kitab An-Nukat. Kitab An-Nukat tu pula kita apa? Kitab rare. Yang tu tak akan jumpa lah. Mana dia dapat? Seriously. Okay, antum cari lah, tak akan jumpa. Sebab tu antum kalau masuk dekat anak punya tu, Maktabah tu, antum akan nampak banyak kitab yang tak akan jumpa. Sebab tu Syekh Samir kan, Syekh Iman, ketika masuk tu rehat dalam 5 minit ambil ni, tunggu pelajar datang dari kelas hadis, tengok dia ambil
kamu ni iktinaf betul dengan kitab-kitab. Nampak tak? So memang banyak kitab-kitab yang rare. Tapi lagi-lagi banyak hadis. Okey, nampak tak? Faham tak? Maksudnya kaedah-kaedah taqaid itu bukan hanya dalam kitab-kitab nazariyah sahaja. Macam tadi kaedah nahwu semua tu. Ni yang masyhur, nampak tu? Kaedah yang masyhur disebut dalam Alfiyah, Khudari, Somban disebut. Tapi kritikan disebut oleh Imam Al-Amir dalam kitab akidah. Nampak tak? Tapi syarat dia yang mengkritik itu kena selain daripada pakar tu, dia pakar juga dalam ilmu lughah. Imam Al-Amir memang terkenal lah. Sebab apa kita kata? Sebab apa dia kata dia pandai lughah? Dia ada hasyiah dia. Takkan kita nak mutamat contoh kalau kita kata ini pendapat Imam Al-Amir di dalam kitab mana? Contoh kita rot pendapat. Tiba-tiba kita nak rot seorang yang kuat, contohnya ada hayat seperti apa? Doktor kata apa? Ni qadhiyah ni. Lepas tu kita macam pening, macam kita pun susah nak faham, betul tak? Lepas tu kita kata ni pendapat ni kurang tepat, Syekh. Sebab apa? Ni Imam Al-Amir dalam kitab dia tu sebut sekian. Dia rot pendapat ni. Jadi ketika tu tanya, siapa yang kata? Imam Al-Amir. Dalam kitab apa? Kitab akidah. So kat situ macam apa? Kritik lughah menggunakan kitab akidah. Nampak tak? So betul-betul ahli ke tak Imam Al-Amir ni? Kat situ. Kita nak sabit keahlian di dalam lughah. Buktinya apa? Buktinya dia ada hasyiah di atas Syarah Syuzuliz Zahab dan ada hasyiah di atas Mughnil Labib. Mana? Jadi kumpulkan kat situ fawaid kat situ. Begitu juga Imam As-Sawi, sama juga macam tu. Imam Al-Banna di dalam usul fiqh kritik lughah, apa kritik mantik, apa sebahagian qadhiyah tu kat situ. Okey, itu daripada tatbiq. Bolehlah, sebab apa? Nanti carilah tengok dalam download kita An-Nukat ala Umdatul Ahkam. Okey. Kemudian ba'da asakh laula qa'aushak qad yarid ghinan bi an yaf'ala an thanin fuqida. Ba'da asakh laula, cuba baca 1 2 3. Okey. Akhwat baca. Okey, kat situ kena baca Aushak. Jangan baca Aushaka. Sebab kalau baca Aushaka lari wazan dia. Sebab ni Alfiyah ni bahar apa? Bahar Raja dia punya apa? Misal apa? Mustaf'ilun. Cuba tasbihkan. Ba'da asakh musta. Tak mustaf pun. Tu hadful rabi'is sakin. Nama dia apa? Dalam qafiyah. Khoban. Okey, hadful rabi'is sakin. Mustafa tu yang keempat yang sakin dibuang. Jadi musta'ilun. Jadi ba'da asakh musta'ilun. Laulaqa au musta'ilun. Syaka qad yari khalas. Tak boleh. Tak ada kata wazan habis tadi. Lepas tu au syak qad yarid ini syak qad yarid mustaf'ilun. Syak qad yarid idghamkan. Sebab tu baca ba'da asakh laulaqa au syak qad yarid. Okey, kaf tu idgham kepada qaf. Okey, ghinan bi an yaf'ala an thanin fuqid. Okey, ni bab akhir ni kena fokus tu. Okey, qad yarid tu ba'da tu takluk kepada yarid. Okey, takluk kepada yarid. Cara dia kalau nak dhabit ba'da tu dia kata zarfun. Tu zarf muta'alliqun biyarid. Sebab biasanya muta'allaq tu di belakang, tapi sekarang ni muta'allaq di depan. Jadi kena sebut apa? Muta'alliqun biyarid al-ati. Biyarid al-ati. Boleh al-atiyah pun boleh. Pasal kepada kalimah. Nampak tak? Bertakluk kepada yarid yang lagi akan datang. Di depan tu. Maknanya apa?
qad yarid ghinan. Terkadang qad masuk kepada fi'il mudhari', maksudnya taqlil. Terkadang warid datang oleh ghinan. Ghinan tu fa'il bagi yarid. Sesuatu yang memadai. Sesuatu yang memadai. Okay. Bi an yaf'ala. Ghinan bi an yaf'ala. Dengan an yaf'ala. Terkaya dengan an yaf'ala. Ingat bila ghina ba, dia ada ghinan, lepas tu ada ba, lepas tu ada an. Kalau ba tu lil akhdhi, an lit tarki. Terkadang datang sesuatu yang memadai dengan mengambil an yaf'ala, dengan meninggalkan sanin, iaitu sanin tu apa? Mudhafin ilaih. Sanin yang apa? Sanin yang fuqid, yang ditinggalkan. Okey. Bermaksud apa? Itu pun terkadang datang tu ba'da asakh law laqa awshak. Selepas daripada asa, selepas daripada ikhlau laqa, selepas daripada awshaka. Bermaksud, okey. Asa ikhlau laqa awshaka ni dia fa'il apa? Fi'il madhi, dia naqisah. Sebab apa? Dia ada isim dan ada khabar. Terkadang okey, selepas daripada asa, selepas daripada ikhlau laqa, selepas daripada ausyaka itu ada perkataan an yaf'ala, ada an, masuk an. Ketika itu tiga-tiga tu jadi tammah, tak berhajat kepada khabar. Bila tammah ni, yang isim rafa' tadi itu jadi apa? Jadi fa'il bagi dia. Seperti kana Zaidun qa'iman. Zaidun jadi apa? Isim dia. Qa'iman jadi apa? Khabar dia. Nampak tak? Okey. Jadi Zaidun isim dia. Tapi kalau kita kata kana Zaidun, kana tammah. Bila kana tammah Zaidun tu jadi apa? Jadi fa'il. Samalah macam ni. Terkadang selepas daripada asa ataupun ikhlau laqad asyaka tu ada an yaf'ala, mana bi, ghinan bi tu ambil menggunakan an yaf'ala, meninggalkan yang kedua. Okey? Seperti mana? Bermaksud apa? Ketentuan untuk kada dan saudara-saudaranya tu, tiga kalimah ni dia tertentu, dia boleh digunakan untuk naqisah dan tammah. Ada kalanya naqisah, ada kalanya tammah. Kita dah belajar yang naqisah tu. Ni yang tammah pula. Okey? Contoh. Asa ayyakuma. Tulis ni. Asa ayyakuma. Nanti kasihkan masa ikhlau laqa au syaka pun sama juga. Asa ayyakuma. Sama juga ikhlau laqa ayyatiya au syaka ayyaf'ala, sama lebih kurang. Okey? Sekarang ni bila datang an yaf'ala ataupun an yakuma ke ataupun an yashraha ke, an dengan fi'il dia tu fi'il mudhari', selepas daripada tiga fi'il ni, okey, bermaksud tiga fi'il ni dia tammah. Dia tu tammah. Bila tammah dia ada fa'il. Fa'il dia mana? Asa ayyakuma. Fa'il dia masdar muawwal. Masdar muawwal. Okey, masdar muawwal. Okey. So bila macam ni, selepas asa, ambil tadi misal asa ayyakuma. So sekarang ni ayyakuma datang selepas asa. So dia tu terkait daripada yang kedua, tak perlu kepada khabar. Bermaksud asa kat sini asa tammah. Maksud ayyakuma tu jadi fa'il. Okey, dia masdar awal pada mahal rafa' jadi fa'il. Ini pun ni tengok ni. Ini pun jikalau tidak datang selepas an yaf'ala tu isim zahir, yang mana sah isim zahir tadi tu jadi fa'il dia tu. Okey.
Dia beza pula kalau datang isim zahir selepas tadi tu. Okey. Seperti kita kata tadi tu asa ayyakuma, khalas. Ada dah sebelum ni dia punya marji' ilahi dia tu. Tapi kalau tiba-tiba ada isim zahir, okey, yang boleh jadi apa? Jadi marfu' seperti mana? Asa ayyakuma Zaidun. So Zaidun tu isim zahir, datang selepas ayyakuma. Okey. Maka dalam keadaan ni dia berlaku khilaf. Okey. Kata Al-Ustaz Abu Ali Asy-Shalubin. Al-Ustaz Abu Ali Asy-Shalubin. Ingat, dia sebut tulis dengan ba, okey, tapi baca dengan fa. Shalufin. Ustaz Abu Ali Asy-Shalufin. Okey. Tuktabu bil ba wa tulfazu bil fa. Tuktabu bil ba, ditulis dengan ba, Shalubin. Asy-Shalubin. Syalau. Tuktabu bil ba wa tulfazu bil fa. Dilafazkan dengan fa. Shalufin. Sama macam Imam kita Ibnu Jinni. Bukan Ibnu Jinni, Ibnu Ginni. Ada kata sebut Ibnu Cinni. Okey. Untuk bagi Abu Ali Asy-Shalufin itu, dia kata apa? Wajib isim zahir itu, okey, isim zahir itu jadi apa? Jadi fa'il bagi yaquma. Zaidun tu jadi fa'il bagi yaquma. Okey. Fa'il bagi yaquma. Bila fa'il bagi yaquma, takdir dia macam mana? Cuba takwil masdar. Asa ayyaquma Zaidun. Asa qiyamu Zaidin. Bila macam tu, asa tu nama dia apa? Asa tammah. Asa tammah. Okey. Maka tidak ada khabar. Bila asa tammah ni tidak ada khabar lah. Okey. Tetapi Imam Al-Mubarrid, Imam As-Sirafi dengan Imam Al-Farisi, Abu Ali Al-Farisi, tiga ni, Al-Mubarrid, As-Sirafi dengan Al-Farisi, tiga-tiga ni dia mengharuskan wajah yang dikatakan oleh Ustaz Abu Ali Asy-Shalufin. Dia kata boleh macam tu, dan boleh juga wajah yang kedua. Maknanya ada dua wajah di sisi tiga imam ini. Wajah yang pertama sama seperti yang disebut Imam Shalufin. Yang kedua berapa dia, iaitu mana? Iaitu isim zahir itu selepas daripada contoh asa ayyakuma Zaidun tu. Zaidun tu ialah apa? Isim asa muakhkhar. Lepas tu an yakuma tu pada mahal nasab, khabar bagi asa. Dhamir mustatir. Okey. Dhamir mustatir di dalam ayyakuma. Ayyakuma itu kembali kepada mana? Kembali kepada Zaid. Asa ayyakuma Zaidun. Ni pendapat yang kedua di sisi tiga imam tadi tu. Bermaksud Zaidun tu isim asa muakhkhar. Jumlah ayyakuma tu pada mahal nasab, khabar bagi asa, khabar asa muqaddam. Dhamir tulis tu. Kalau tengok misal yang tu biar nampak tu. Yaquma, dhamir mustatir dalam yaquma tu kembali kepada mana? Dhamir huwa tu kembali kepada Zaid. Boleh ke kembali kepada Zaid sedangkan marji' ilaih kena kat belakang? Boleh di sini. Sebab apa? Zaid itu mutaakhir lafzan, mutaqaddim rutbatan. Asal dia asa Zaidun ayyakuma. Tu tertib asal dia tu. So Zaid rutbah dia tu mutaqaddim sebab isim kena mutaqaddim, walaupun pada lafaz dia tu mutaakhir. Faham? Okey. Apa macam ni? Apa dia punya? Apa bezalah, sama ikutlah nak baca macam mana pun. Beza dia ketika tasniyah dan ketika jamak.
ketika jamak. Barulah zahir khilaf di antara Imam Shalaufin dengan yang Imam 3 tadi tu. Okey. Jadi, okey. Di sisi Imam Shalaufin ini, kata apa? Kalau tasmiyah, so kena kata apa? Asa ayyaquma az-zaidan. Asa ayyaquma az-zaidan. Tulis berfaham. Okey. Betul, asa ayyaquma az-zaidun. Tulis. Okey. Bermaksud sama Imam Shalaufin tadi kata, kalau asa ayyaquma zaidun, mufrad tadi zaidun tu, zaidun tu arab jadi apa tadi? Jadi fa'il bagi fi'il mudhari' tadi tu. Jumlah tadi tu, fi'il dengan fa'il tu jadi apa? Jadi fa'il bagi asa. Jadi fa'il bagi asa, tidak ada khabar bagi asa. So dia tu tammah. So kalau Imam Shalaufin ni, kalau untuk tasniah zaidan, so yaquma tu dengan mufrad sahaja. Asa ayyaquma zaidani, asa ayyaquma zaiduna. So apa dia kaedah? Kaedah ma'ruf di sisi jumhur. Walaupun fa'il tasniah ataupun jamak, fa'il tetap kena mufrad. Okey, apa dia punya syahid dia mata alfiah? Wa jarridil fi'la idza ma usnida lithnaini aw jam'in ka faza syuhada. Tulis. Tulis kalau tak ingat lagi. Kalau dah ingat tak payah tulis. Wa jarridil fi'la idza ma usnida lithnaini aw jam'in ka faza syuhada. Baik ke berapa? Baik ke berapa? 20 22 220 222 27 227 baik ke 227. Hafal yang tu. Perbuatan yang biasa dalam nahwu. Okey. Tu Shalaufin ni mengikut jumhur. Adapun di sisi Imam Al-Mubarrid As-Sirafi dengan Al-Farisi, kalau dua-dua tu bermaksud apa? Dia kena kata asa ayyaquma az-zaidan, asa ayyaqumu az-zaidun. Sebab az-zaidan tu isim bagi asa. So khabar dia kena muwafaqah dengan isim dia tu. Sebab khabar asal khabar dan isim asal dia khabar mubtada. Kena muwafaqah, kena ittihad fi ma sadaq. Kalau mufrad. Jadi di sisi jumhur, di sisi Imam Shalaufin itu tidak sah kita nak kata asa ayyaquma az-zaidan. Nampak tak? Sebab apa? Nanti itu nama dia apa? Lughah apa nama dia? Lughah akalunil baraghi. Sebab tu kena kata akalatnil baraghi. Sama juga dengan lughah lughah yang dalam hadis tu. Yataraqabuna fikum malaikatun bil-lail. Yataraqabuna, yata'aqabuna. Okey, sepatutnya yata'aqabu. Sebab malaikah tu jamak. Malaikah tu jamak. Mufrad apa? Mufrad malaikat tu apa? Malak. Kalau kerajaan, ya Rabb. Kerajaan, mulk. Kerajaan mulkun. Milik. Lepas tu apa lagi? Raja Malik. Kena jaga. Okey. So ingat itu. So perbezaan khilaf di antara dua kumpulan tadi tu. Okey. Kemudian wajarridan asa. Wajarridan asa. Dan hendak mengkosong oleh engkau akan asa. Akan asa. Ai jarridan asa. Nun tu nun apa?
Nun taukid. Nun taukid apa? Khafifah. Wajari dan asa ay 'anil dhamiril mustatir. Daripada dhamir mustatir. Okay. Kosongkan oleh engkau akan asa daripada dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Okey. Contohnya mana? Contoh dia ni, tulis terus. Saya senang faham untuk bait seterusnya. Tulis Zaidun asa ayyaquma. Okey. Zaidun asa ayyaquma. Okey. Wajarri dan asa, dia kata Zaidun asa ayyaquma, tu misal dia tu. Awir fa'mud maran biha, ataupun hendak murafa' oleh engkau akan dhamir mudmaran tu maf'ul. Hendak murafa' oleh engkau auto apa? Dia apa? Lil khiyar, pilih. Ataupun murafa' oleh engkau akan dhamir biha bi'asa. Maknanya dhamir itu jadi ma'mul bagi asa. Itu pun bermaksud ada boleh dua. Maksudnya apa? Okey, asa tu dia boleh dua keadaan dia tu. Boleh keadaan dua ni nak tafsirkan. Apabila apa? Idzasmun qablaha qad dzukira. Ismun, idzasmun. Apabila ismun tu i'rab jadi apa ismun? Ya Rabb. Ismun i'rab jadi apa? I'rab jadi naib fa'il. Bagi mana? Ya Rabb. Bagi fi'il mahdzuf. Yang ditafsirkan fi'il mahdzuf tu dengan fi'il yang disebut selepas dia tu. Idza as-samaa'u fatarat. Di sisi lughah jumhur, as-sama' itu fa'il bagi fi'il mahdzuf. Fi'il mahdzuf tu kena takdir macam mana? Apa dia punya qarinah tu? Qarinah dia ialah sama dengan fi'il yang mentafsirkan selepas itu. Ai idza infatarat as-samaa'u infatarat. Infatarat jumlah mufassiratu la mahalla laha min al-i'rab. Itu di sisi jumhur. Di sisi kufiyin, as-sama' tu fa'il muqaddam. Infatarat fi'il muakhkhar. Okey. Jadi idzasmun. Ismun tu i'rab jadi apa? Tak kena juga sebab ni naib fa'il. Bukan fa'il. Naib fa'il bagi fi'il mahdzuf di sisi jumhur. Di sisi kufiyin, naib fa'il bagi dzukira. Ai takdir idza qad dzukira. Sebab apa macam tu? Sebab idza ni lazim idhafah dengan jumlah fi'liyah. Syahid di mana? Kahun idza atala. Baris ke berapa tu? Wa alzamu idza idafatan ila jumalil af'ali kahun idza atala. Baris ke berapa? Baris ke berapa? 405, 403, 403. Akhwat, anak tak pernah belajar dengan baba. Bila baba sebut kena hafal, anak tak hafal. Nampak tak? Ni baik-baik yang sebut ni semua dah pernah ulang-ulang banyak kali. Nampak tak? Hafal, pastikan iktimat dengan hafalan kita tu. Bermaksud apa? Ibarat yang kita hafal tu kita faham maksud dia tu. Jangan berharap kepada nota. Ramai, bukan sikit. Okey, ramai yang bila hafal something, ketika nak faham, dia perlu kepada syarah. Apa guna hafal macam tu? Orang nak hafal supaya apa? Kefahaman kita tu diikat dengan ibarat tu. Kita boleh kembalikan balik kefahaman kita dengan hafalan matan tu. Oh, macam ni. Oh, faham daripada ibarat.
Sebab tu orang yang faham ibarat, dia tenang. Pergi mana-mana, steady je. Macam ni. Betul tak? Kukuh. Macam pokok, kuat lah. Nak tumbangkan dia susah. Tapi kalau memang faham, ibarat tak kemas, itu mafhum kadang lari sana, lari sini. Nampak tak? Tak kemas. Okay? Jadi, idza ismun qablaha fardhu ai idza qad dzukira, apabila sungguh disebut akan isim itu qabla asa. Misalnya Zaidun asa ayyakuma. Di sini ada pilihan. Okey. Pilihan yang pertama, okey, iaitu tajridkan daripada dhamir. Tajridkan asa tu daripada dhamir. Okey. Contoh, asa Zaidun asa ayyakuma. Okey. Zaidun asa ayyakuma. Maksudnya sunyi, kosongkan asa itu daripada dhamir mustatir. Bermaksud ayyakuma tu, jumlah ayyakuma tu pada mahal rafa' fa'il bagi asa terus. So dalam asa tidak ada dhamir mustatir yang kembali kepada Zaid. Bermaksud asa di sini asa tammah. Faham? Mana yang pertama tu wajar ridan asa, dan hendak mengkosong oleh engkau akan asa ai daripada dhamir mustatir. Okey, apabila disebutkan isim zahir sebelum asa, seperti misal Zaidun asa ayyakuma. So bermaksud apa? Dalam asa tu tidak ada dhamir mustatir yang kembali kepada Zaid. Maksudnya apa? Fa'il dia tu jumlah ayyakuma. Jumlah ayyakuma tu fa'il dia tu. So asa tu asa tammah. Ini lughah Hijaz. Lughah Hijaz. Jangan bertukar. Bila lughah Hijaz, lawan dia lughah apa? Lughah Kufiyin. Nampak tak? Jangan Kufah pula. Dia Basriyin dengan Kufiyin, Hijaz dengan Tamim. Okey. Yang kedua, ataupun kamu merofakkan dhamir mustatir tu yang dirofakkan dengan asa. Dirofakkan dengan asa. Okey. Seperti kita kata Zaidun asa ayyakuma. Okey. Di sisi Bani Tamim, asa itu ialah asa naqisah. Dhamir mustatir dalam dia tu kembali kepada Zaid, itu isim asa. Jumlah ayyakuma tu pada mahal nasab khabar bagi asa. Lagi sekali, dia dua pilihan. Bila mana ada isim zahir sebelum daripada asa. Ambil misal Zaidun asa ayyakuma. Bait yang pertama tadi tu wajar ridan asa, dan hendak mengkosong oleh engkau akan asa ai anid dhamiril mustatir, daripada dhamir mustatir. Ini lughah Hijaz. Zaidun asa ayyakuma. Asa ayyakuma. Di dalam asa tidak ada dhamir mustatir. So asa di sini asa tammah. Bila asa tammah, dia itu apa? Merofakkan fa'il. Fa'il bagi asa mana? Jumlah ayyakuma. Okey, jumlah ayyakuma tu fa'il bagi asa. Okey. Untuk yang kedua pula, awirfa mudmaran biha, ataupun ni lughah Tamim, ataupun kamu merofakkan dhamir mustatir dalam asa tu sebagai isim dia tu. Bermaksud jumlah ayyakuma tu jadi khabar bagi asa. Asa di sini jadi asa apa? Asa naqisah. Iya. Okey. Khilaf dia tu akan zahir ketika mana? Sama ketika tasniyah dan ketika jamak. Okey, ketika jamak. Aywa. Okey. Contoh, kalau lughah Tamim tadi tu, lughah, ambil lughah Hijaz tadi, wajar ridan. Lughah Hijaz, kalau contoh Hindun. Okey, Hindun asa antaquma. Hindun asa antaquma. Taquma bukan yaquma, taquma hiya. Az-Zaidani asa ayyaquma. Az-Zaidun asa ayyaqumu. Asa. Jikalau lughah Bani Tamim,
lughah Tamim, Hindun asat an taquma. Okey. Zaidan asaya, Az-Zaidani asaya an yaquma. Zahir khilaf dia dengan zahir pada tasmiyah dan jamak. Fahamkan ni elok ni. Baca. Rasulullah wajarridan. Ikut apa ni? Wajarridan asa. Wajarridan asa. Tak suruh sambung pun. Wajarridan asa tu cuba mulahazahkan maksud dia. Sunyikanlah asa daripada dhamir mustatir. Bermaksud dalam asa tu tak ada dhamir mustatir. Ini pendapat apa? Lughah apa? Lughah Hijaz. So asa tu asa tammah. Ulang 3 kali. Wajaridan asa. Wajaridan asa. Wajaridan asa. Wajaridan asa. Kemudian teruskan. Mudmaram biha. Betul. Okey. Auto lil khiyar, boleh pilih nak lughah Hijaz, nak lughah Tamim. Okey. Sebab tu okey, di dalam Al-Quran ni supaya belajar ni tengok nanti ni macam mana susah. Ni lughah apa? Memang tak tahu apa-apa nanti. Okey. Misal apa? Di dalam Al-Quran sebut la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa asaan ayyakunna khairam minhunna. Perhatikan semua asa. La yaskhar qaumun min qaumin, jangan menghina oleh satu kaum akan kaum yang lain. Kaum yang lain tu apa? Asa ayyakunu. Nampak tak? Asa. Itu lughah apa? Hijaz ke Tamim? Hijaz. Bermaksud apa di sini asa? Di sini asa tamah ke naqisah? Tamah. Fa'il dia mana? Ayyakunu. Kalau lughah Tamim bunyi dia macam mana? Lughah Tamim bunyi dia macam mana? Kalau lughah Tamim la yaskhar qaumun min qaumin asau ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asad ke macam mana? Ke sebab tu jamak? Kena bunyi macam mana? Asaina. Kalau lughah Tamim yang pertama tu asau, yang kedua asaina. Tu dia punya tu. Nanti kita belajar apa benda pula ni? Asau, asaina. Ini tahrif ni. Nampak tak? Terus. Nampak tak? Sebab apa? Sebarang tuduhan macam tu. Nampak tak? Sebab apa? Sebab banyak tu orang kata, apa ni? Salah ni, salah tobok. Satu. Tahrif ni. Ini agenda Yahudi ni. Tahrif daripada mustasyrikin ni. Nampak tak? Sebab apa? Biasanya ta'an berlaku kadang-kadang. Ni di antara sebab ta'an. Ta'an ni celaan kepada nas Al-Quran atau Muslim. Sebab apa? Kata silap ni. Sebab apa? Sebab tak banyak ilmu. Belajar sikit dia ingat sampai sini. So dia ingat dah sampai sini tahap tertinggi, sedangkan di sana ada lagi. Nampak tak? Okey. Sebab tu orang bila makin belajar, makin banyak ilmu, dia lebih terbuka. Nampak tak? Sifat dia. Okey, tapi baru belajar semangat, dia mulalah ni salah, tu salah, ni salah, tu salah. Okey. Sebab tu apa? Kata-kata siapa ni? Nahnu qaumun ubtulina biqaumin la yarawna ahadan siwahum yahtaduna, atau kama qala setelah lebih kurang. Kita ni diberi bala dengan adanya satu kaum, yang kaum tadi itu melihat bahawa sesungguhnya tidak diberi hidayah melainkan kepada mereka sahaja. Semua orang salah. Nampak tak? Tu perkataan siapa tu? Dan ada Ibn Sina atau Ibn Khaldun. Okey, ni ada itulah. Tahqiqkan balik yang tu. Okey. Okey. Masuk seterusnya. Naam.
Fa'il tak ada kuma sebenarnya. Baca asal fa'il dan Fa'il dia asal je lah. Macam mana yang tak faham? Macam mana? Misal? asal kan tak. Aha. Fa'il dia ada kuma. Aha. Tawin kiamat itu. Kiamat. Itu kenapa tak ada? Okey. Zaidun kalau ni Zaidun asa ayyaquma. Ayyaquma tu fa'il. Ayyaquma tu fa'il. Okey. Sekarang ni nak tanya. Ayyaquma, cuba takwil. Bunyi dia macam mana? Qiyamah apa tu? Qiyamah pula. Ha? Qiyamuhu. Zaidun asa. Zaidun asa ayyaquma. Sekarang ni asa ayyaquma. Ayyaquma tu fa'il dia terus. Bila takwil masdar macam mana? Ingat, yang dikosongkan daripada dhamir mustatir tu asa, bukan yaquma. Asa ayyaquma. Yaquma tu ada dhamir mustatir huwa tu kembali kepada Zaid. Nampak tak? Ingat, wajarridan asa, bukan wajarridan al-fi'l. Wajarridan asa. Okey. Wal fathah wal kasra ajiz fi sini min. Okey. Nahwi asaitu wa intiqal fathi zukin. Wal fathah, tengok bila baca wal fathah tu isyarat tengok. I'rab jadi apa? Mula-mula tu mazinah dia tu, mula-mula zan tu wal fathah. I'rab jadi apa? Jadi maf'ulun bih bagi fa'il. Tengok fa'il dia apa? Tengok dulu sama ada mahzuf ke apa ni? Buat andai apa? Maf'ul bagi fa'il mahzuf. Takdir apa? Lepas tu yang duduk mazkur depan tu apa? Nampak tak? Tafsir. Bukan macam tu. Yang tu kalau rafa'. Kalau iza syarat-syarat macam tadi tu. Ini tak ada. So al-fathah tu dia tu maf'ulun bih bagi ajiz. Maf'ulun bih bagi ajiz. Wal kasra. Kasra pula i'rab jadi apa? Ma'tuf ala apa? Ala al-fathah. Okey. Ajiz al-fathah wal kasra. Hendak menghukum harus oleh engkau. Ajiz itu fi'il amar. Dia punya madhi dia apa? Akhwat. Madhi dia mana? Ajiz. Madhi dia mana? Tengok angkat muka. Angkat kepala yang tunduk dah. Apa dia? Madhi bagi ni ajiz ni. Supaya faham. Sebab nak terjemah apa ni? Ajuz, ajaz, ijiz. Nampak tak? Mana nak tentukan maksud dia ni fi'il apa semua tu kena tahu masdar dia. Atau fi'il madhi dia. Kat sini mana fi'il madhi dia? Ajaza yujizu ijazatan. Ajaza yujizu. Nampak tak? Ambil betul. Sebab tu ketika minta ijazah, gunakanlah ringkas tu. Syekh, saya nak minta ijazah. Ya Syekhona. Okey? Ya Syekhona ajizna ataupun ajizuna. Tu jamak ajizuna ataupun ajizni marwiyatak. Contoh. Ni ya Syekhona atlubu minka ijazataka. Nampak tak? Semua panjang. Qaulul kalam ma qalla wa dalla. Gunalah ajiz. Okey? Okey? Kalau apa? Ingat. Apa jangan pengaruhkan Arab ni dengan bahasa kita. Syekh nak ijazah? Mungkin. Syekh ijazah mungkin? Nampak tak? Ijazah mungkin? Nampak tak? Dia jadi Melayu. Ustaz, cikgu tandas? Nampak tak? Cikgu tandas. Cikgu tu faham apa? Mubtada, khabar, ittihad fi masodah. Nampak tak? Cikgu tu ialah tandas. Kita bakal marah. Okey? Ajiz, hendak menghukum harus oleh engkau akan al-fathah wal kasra fi sini, pada sin, pada huruf sin, pada umpama min nahwi daripada umpama asaitu. Okey, asaitu, umpama asaitu bukan pada asaitu sahaja. Umpama asaitu, iaitu mana? Asa tu apabila berhubung dengan dhamir rafa'. Seperti apa? Seperti mana? Ta, tuma, ti, tum, na, semua tu. Asaina, asaitu. So dia punya sin tu boleh baca
fathah dan kasrah. Asaitu, berharap oleh aku, ataupun asitu. Itu. Kembangkanlah ilmu dengan buat benda yang pelik sikit supaya dapat ilmu. Bermaksud apa? Asitu. Ustaz salah asaitu. Dia cepat. Belajar yang baru ni. Salah ustaz. Asaitu. Kita nak bagi macam mana? Wal fathah wal kasrah ajiz fi sini min nahwi asaitu wa intiqa fathan zukin. Nampak tak? Macam tu. Jadi ingat, kadang-kadang ingat. Okey. Didatangkan macam tu supaya apa? Sebab tu kesilapan guru ni kadang-kadang apa? Kadang-kadang nak test belajar. Ustaz salah lah tu, asaitu. Okey. Maksudnya dia apa? Dia tambih, pelajar tu tambih. Salah. Sengaja baca salah supaya apa? Pelajar tambih supaya diberikan bayan, dapatlah ilmu. Ini test saja je baca situ. Tak ada orang tegur pun. Belajar mana kena ni. Nampak tak? Tak perasan langsung. Nampak tak? Itu yang pertama. Boleh jadi tak tegur sebab tahu dah tu orang ni. Dah tahu betul atau tak salah tu. Ada dua wajar je tu. Okey. Nahwi asaitu. Okey. Wantiqal fathi zukin. Okey. Wantiqal fathi zukin. Bermaksud wantiqal fathi. Wantiqa ni kalimah apa wantiqa? Intaqa itu intaqa. Ini intiqa. Masdar. Wazan apa tu? Baca dengan qasar. Asal dia intiqa. Wantiqa ul fathi. Okey. Asal dia mamdud. Intiqa. Okey, baca dengan maksur. Wantiqa. Dan pilih. Okey. Dan pilih akan fathah itu zukin. Zukin. Zukin mana apa? Ulim. Ulima. Diketahui akan dia. Okey. Bermaksud apa? Boleh dua-dua, tapi yang masyhur, yang terpilih itu dengan fathah. Asaitu. Asitu tu jarang. Okey. Okey. Inna wa akhawatuha. Okey. Inna wa akhawatuha. Boleh nak masuk ini, masuk dua bait ke ataupun nak berhenti masuk usul syarah? Usul syarah. Aywa. Okey. Wantiqal fathi zukin. Wallahu ta'ala a'lam. Lihat 3 minit bagi kuasa kepala.